Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Siti Nur Fatimah binti Abdul Manan dari Unit Integriti dan Pematuhan UMPSA. Sebelum kita proceed kepada webinar kita pada hari ini, saya rasa lagi elok kalau kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk makluman semua, webinar kita pada hari ini adalah merupakan satu siri transformasi di bawah siri transformasi eksekutif Perdana Bilangan 12 2023, dianjurkan oleh Bahagian Sumber Manusia dengan kerjasama Unit Integriti dan Pematuhan. Jadi sebelum saya serahkan majlis kepada penyampai kita pada hari ini, saya rasa lagi elok kalau saya memperkenalkan atau menceritakan serba sedikit berkenaan dengan latar belakang penyampai kita pada hari inilah. Nama beliau ialah Puan Nur Atikah binti Muhammad Nur. Beliau merupakan pegawai psikologi di Pusat Sejahtera di UMPSA. Beliau telah mendapat kelulusan ijazah sarjana muda dalam bidang Health Science di University Sains Malaysia dan juga telah mendapat kelulusan ijazah sarjana di dalam bidang kaunseling dari University Sains Malaysia juga. Selain itu, beliau merupakan seorang kaunselor yang berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi saya rasa tanpa melengahkan masa, eloklah saya serahkan majlis kita hari ini kepada penyampai kita, Puan Atikah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Siti untuk introduction. Saya ucapkan terima kasih pada HR dan juga Unit Integriti kerana mengajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir untuk program kita pada hari ini. Cik Siti, boleh view apa ni, boleh nampak saya punya slide Saya takut saya yang tak nampak kat sini. Boleh nampak. Boleh nampak. Alright, okay. Kalau saya ke bawah ke sini, nampak jelas? Dia bergerak? Nampak jelas. Okay. Alright, okay. Assalamualaikum. Jadi kita mulakan untuk kita punya perkongsian pada hari ini, gangguan seksual dari sudut psikologi. Jadi saya panggil perkongsian saya pada hari ini, Alhamdulillah, ilmu-ilmu yang saya dapat ini adalah daripada taklimat yang pernah saya hadiri dahulu. JPA dia pernah membuat pada tahun 2018 masa mereka pernah membuat taklimat pengurusan kes gangguan seksual. Masa tu berkeliling JPA ni, sekarang ni dia dah ada yang barulah, dah kemas kini yang baru. Dan saya kongsikan dapatan daripada apa yang saya dengar taklimat sebelum ni, dan juga saya kongsikan juga sebelum menghadiri persidangan meja bulat gangguan seksual USM pada tahun lepas tak silap saya. So tapi pada hari ini juga kita akan go secara general baik gangguan seksual, dan then kita akan pergi kepada kesan daripada sudut psikologi seperti yang diminta oleh pihak penganjur kepada saya. Okey. Jadi gangguan seksual ni, our life begin to the end of the day we become silent about things that matter. So sometimes kan gangguan seksual ni macam kalau kita tak kena, kita pun tak cara tahu benda ni. Kita tak kena, kita macam tak kisah dan kita tak cara dan tak, do I care about this, macam penting ke? Dan kadang mungkin kita pun tak pernah tengok ada mangsa yang Puan Atikah, mic di-mute kan? Ya Allah, sepanjang masa saya cakap tadi mute lah ni. just the previous one lah. Okay, sorry. Sampai mana tadi saya cakap? Sampai mana? Berkenaan dengan sekiranya kalau kita tak kena lagi gangguan seksual, sebab kita tak bawa ke depan. Okay, alright. Kita of course lah, na'udzubillah, kita minta jauhkan. Tapi benda macam ni mungkin boleh kena pada orang yang dekat dengan kita, dan bila kita tahu, dan macam mana pula kita react. Dan kita kan tahu juga apa hak-hak kita, kat mana nak mengadu and so on. And betul ke apa yang berlaku tu sejenis gangguan?
Macam tu. Okey. So, sekarang fokus kita adalah sekarang kita adalah yang bekerja. So, kita tengok gangguan seksual di tempat kerja. So, kita mungkin pernah mengalami, adakah kita pernah diganggu dan atau adakah kita ni pengganggu? So, hari ni kalau ada unsur-unsur gangguan seksual, di sini yang boleh menjadi pengganggu tu adalah saya seorang saja. Ya, Cik Siti, saya minta izin kalau saya buat gangguan seksual masa talk ni, maafkan saya. Takut juga saya dengan Cik Siti. Ya, pegawai ni so, benarkan saya je. Saya je boleh hari ni. So, jadi pengganggu, of course lah. Pengganggu biasanya tak akan mengaku mereka mengganggu. Adakah kita terganggu di mana kita menyaksikan satu situasi dan kita terganggu dengan perkara itu. So di tempat kerja boleh jadi kita antara tiga ni. Okey. Jadi kalau first kali kita of course kita tahu which is partner dia lebih arif, of course Cik Siti lah lagi arif, di mana sebenarnya perundangan yang sedia ada di Malaysia kita telah ada Akta Anti Gangguan Seksual EAGS 2002 Akta 840 dan saya juga baru perasan mereka telah mengeluarkan satu garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual which is saya perasan garis panduan ni sangat komprehensif which is dengan info perkongsian yang diberikan sangat teliti dan berstruktur. Fakta tu kalau mana saya cadangkan mana-mana ketua jabatan kalau nak buat awareness mengenai gangguan seksual boleh merujuk kepada garis panduan pelaksanaan program advokasi anti gangguan seksual. So how to retrieve this? Kita boleh google saja dan kita boleh dapatkan. Dan selain itu kita ada of course peraturan pegawai awam kalau pada tertib 993 dan kalau kita juga ada garis panduan pengurusan. Boleh nampak ke Cik Siti? Kecil sangat tak? Okey je kan, boleh view Dia kecil sikit. Mungkin boleh enlargekan sikit. Tarik macam maximize. nampak ke? Kurang jelas. Mungkin boleh maximizekan the window untuk kita nampak. Sekejap mana saya buat? Sekejap. Ni? Okay. Boleh besarkan tulisan lagi. Oh, yang ni sebab dia picture tapi tak apa. Saya post. Kalau Cik Siti kau tak nampak, bagi tahu saya. Yang ni boleh nampak ke? Boleh? Tidak jelas. Okey, yang ni boleh. Jelas? Yang ni boleh. Ini adalah garis panduan pengendalian kes gangguan seksual tempat kerja di bawah Pegeliling Pengurusan Psikologi versi 1/2002. So benda yang baru juga. So di sini ada menerangkan bagaimana kalau berlaku kes gangguan seksual tempat kerja dan garis panduan ni adalah sangat jelas dan berstruktur dengan pengendalian macam mana kita nak buat. Kalau ada kes terutama yang berlaku di bahagian di baik sektor kerajaan lah, kerana ada pekeliling kerajaan. Okey. Kemudian, so of course secara general kita kena tahu gangguan seksual ni macam mana before saya pergi kepada part psikologi. So gangguan seksual ni kita berkata dia merentasi jurang gender dan status. Dia boleh jadi kepada lelaki dan perempuan, sama lelaki kepada perempuan, boleh jadi juga terhadap lelaki kepada lelaki dan boleh jadi juga perempuan terhadap perempuan. So kita pun risiko tu ada pada mana-mana saja, ada pada siapa saja. Dan bila perbuatan gangguan seksual ni berlaku, of course adalah perbuatan yang tak diingini dan memberi kesan negatif kepada mangsa di mana aspek motivasi dan juga prestasi kerja. So macam mana bentuk gangguannya, dia boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Dan kita akan go through macam jenis gangguan seksual dan of course dia biasanya akan sangat mengganggu, menyakitkan hati and very annoying. So, mangsa akan berasa, ya Cik Siti. Okey, mangsa akan berasa terancam, tak selesa dan rasa maruahnya diganggu. Okey? So, kalau kita tengok sebenarnya, ini saya sumber berita harian 8 Ogos pada tahun ini, sebanyak 506 kes gangguan seksual direkodkan dan ramai mangsa hanya berdiam diri. Well, berdiam diri itu memang adalah satu hak yang mangsa memang ada hak untuk berdiam diri. Kerana untuk membuat satu laporan itu memang mereka perlu menitik beratkan banyak perkara sebelum mereka boleh memberitahu dan mengadu. Kerana situasi setiap orang tak sama.
Kan? Dan kalau kita tengok daripada kerajaan akbar ni, banyak kes yang tak dilaporkan terutama sekali dalam kalangan orang lelaki. Kan? So memang memang kebiasaannya kita tengok mangsa pengadu biasanya ada wanita. Tapi kita tak nafikan lelaki juga merupakan mangsa dalam kes seperti ini. Dan memang sekarang kenaikan kes seperti ini kalau kita tengok kes yang melibatkan lelaki sebagai mangsa tu ada. Tetapi sejauh mana kita berani bersuara untuk memberitahu benda ni ada terjadi. Tapi yes, it's happening. Okay. So lelaki juga diganggu, tetapi ini sebagai kredit kepada Dr. Azura Hamdan daripada JPA. So lelaki juga diganggu tapi dia tak membuat aduan. Yes, of course kerana dia punya image macho, masculine, kerana egonya. Dan dia juga tak nak membesarkan kerana rasa malu kalau kes lakukan. Aku ni diganggu. Aku diganggu. So kind of mixed feeling, okay. Dan biasanya lelaki bila mereka empowered dan berani, dia cenderung untuk menentukan hukuman dengan tindakan dia sendiri, kan, dengan dia punya aggressiveness. Dan ada juga yang mungkin berani betul mengadu yang mereka perlu hentikan, stop, berkomunikasi yang secara jelas. Dan ada yang memilih untuk senyap benda ni berlaku. So saya nak semua tahu bukan hanya perempuan, walaupun kebanyakannya berlaku kepada perempuan, tetapi sebagainya lelaki juga diganggu dalam gangguan seksual. So kategori gangguan seksual. Pertama kita boleh tengok macam mana cubaan merapati orang lain secara seksual. So benda ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Macam dekat tempat kerja, kan. Kita cubaan merapati tu boleh berlaku sekali atau boleh berlaku beberapa kali. Dan kita tahu bila kejadian berlaku, pengadu dia akan rasa first kali of course bendanya adalah dia rasa tidak selesa. Kan? So mungkin sekali okey tak apa. Tapi kalau dah beberapa kali, so kita tahu this is something wrong and benda ni kena berhenti. Kan? Yang kedua, kita boleh tengok dia meminta layanan seksual daripada orang lain. Contohnya apa yang jadi adalah pegawai awam yang punya kuasa, dia memberikan satu faedah kepada pengadu. So kalau kalau dia mengajak benda ni dan lepas kalau benda tu berjaya apa yang diinginkan, so dia mendapat faedah daripada apa tu. Contohnya kalau dia memenuhi permintaan dia punya prestasi penilaian akan tinggi. Yang ketiga, menggunakan gangguan seksual yang mengugut. Dia tak janjikan apa-apa faedah, tetapi dia mengugut. Contohnya dia ugut maka prestasi yang dinilai akan dinilai tidak cemerlang kalau dia tidak memberikan layanan seksual. Dia mengugut. Kemudian kategori gangguan seksual yang menyinggung atau menghina. So ini boleh jadi macam mana orang punya perbuatan yang kita rasa perbuatan dia tu memang membuat kita rasa terganggu, tersinggung, terhina. Contoh seperti dia merenung, melihat orang, dia melihat dengan pandangan dia dan kita tahu dia pandang kita adalah pandangan yang berunsur seksual dan dilakukan secara sedar. So dengan contohnya kelakuan juga pegawai awam yang memeluk dan meraba rakan sekerja yang lain dengan sengaja. Of course kelakuan ni tak disukai oleh rakan sekerja yang terlibat. So sama juga dengan mempamerkan kelakuan yang berunsur lucah sehingga mencetuskan keadaan emosi, rasa tak selamat dan takut. So ini boleh jadi antara mangsa dan juga mangsa yang mengalami. Tapi kalau kita melihat, maksud saya sini kita terganggu dengan situasi tersebut. Contohnya ini juga adalah satu kategori gangguan seksual. Kita terganggu. Contohnya macam mana seorang pegawai awam dalam mesyuarat dia membuat jenaka yang berunsur seksual. So kita yang mendengar ni rasa terganggu. Yes, boleh jadi situasi itu. Yes, itu adalah gangguan seksual. Dan boleh jadi pelakuan bersifat seksual antara seorang pegawai awam lain dengan orang lain dan kita melihat kelakuan tersebut. Dan itu juga satu kategori gangguan seksual. Okey. So jenis kelakuan bersifat fizikal, macam contoh tadi, cubaan merapati dalam jarak yang dekat, sama ada memegang, menepuk, menggosok, mencubit, menjilat atau meraba. Kemudian jenis kelakuan secara lisan, menggunakan bahasa lucah,
melalui perbualan bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian atau mengajukan soalan berunsur seksual ke atas penampilan, tingkah laku atau aktiviti. Benda ni juga pernah dialami, yang pernah dikongsikan pada saya. Contohnya secara lisan dia bercakap sesuatu mengenai bentuk tubuh badan mangsa. Dan mangsa mungkin agak terkejut dan tak tahu nak reply macam mana. So contohnya isyarat bukan lisan juga, dia menjeling, menggoda, menjilat bibir atau bahasa isyarat lain yang kita tahu apabila kelakuan itu dibuat memang mengganggu dan menyinggung perasaan kita. Kemudian secara visual, sama ada menghantar nota, surat, email, WhatsApp, gambar atau bahan, ada typo di sini, bahan yang berunsur lucah. Dan semua kesan sebenarnya adalah memberi kesan kepada aspek psikologi. Macam mana gangguan-gangguan ni memang akan memberi kesan pada aspek psikologi yang akan mengundang stres. Dan stres akan lebih teruk jika kelakuan ini semakin berulang dan tiada titik noktahnya. Okey. Saya akan go to psikologi nanti. So contohnya, tak apalah kalau dia tak boleh nak gurau sikit, itu masalah dia. Tapi memang apa yang gurauan-gurauan yang dibuat, orang tu mungkin rasa tu satu gurauan. Tapi orang yang mendengar, mangsa yang mendengar gurauan tu, kata-kata yang tujukan kepadanya, itu bukan satu gurauan. Dan itulah menjadi satu gangguan seksual. Jadi secara lisan. Okey, ini contoh yang saya cakap. Piwik mengancam. Pernah kongsikan oleh pengalaman saya mendengar cerita klien. Contohnya dia kata, "Woi, bontot besar." Dia cakap direct macam tu. Lepas tu kita, mangsa yang terdengar ni terkejut. Biarlah kita cakap macam tu. Macam mungkin tu kita tak tahu macam menghentikan. Sebab kita terkejut dengan statement yang diberikan. Dan benda itu kita kena tahu ia adalah gangguan seksual. So, macam mana kita nak buat kalau kita rasa macam ni? So, saya cakap, severity of gangguan seksual boleh terjadi macam-macam. Bukan setakat kepada jenaka. Bukan setakat kepada dia bagi body remarks macam tu. So, lagi worse bila dia start dengan satu sentuhan, cubaan merapati, dengan menghantar WhatsApp yang terjadi berkali-kali. So, kita nak mengadu kepada siapa? Dalam konteks kerja, pertama kalau setting tempat kerja kita, of course, kita boleh buat aduan kepada UI iaitu Unit Integrity. Dan kalau mungkin kita pun tak pasti, tak tahu betul ke this thing happening to me, kita nak make sure betul ke apa yang berlaku, kita boleh consult dengan juga PPSI, which maksudnya pegawai psikologi. Kita consult dulu dan kita pun tak tahu banyak hal dituju, boleh kita mengadu pada pegawai psikologi. Which is pegawai psikologi juga akan consult bersama Unit Integrity. Kemudian juga pada HR. Jika kita tak tahu nak ke mana dan HR, kita tahu mempunyai link kepada juga Unit Integrity, boleh juga kita mengadu kepada Human Resource. Dan memang salah satunya bila sesuatu berlaku kepada mangsa, dia akan mencari orang yang dipercayai untuk berkongsi apa yang berlaku. So kalau kita adalah orang yang dipercayai oleh mangsa dan kita kena bantu untuk empower mangsa pengadu tu untuk membuat aduan pada saluran yang betul. So sebab kalau kita tahu ada berlaku situasi gangguan seksual dekat office kita, kita jangan kita apa berlaku? Kita jangan menerukkan keadaan dengan kita bergosip. Benda tu berlaku. So bila kita bergosip, dia takkan bantu keadaan tu menjadi lebih baik. Malah dia akan lagi menerukkan keadaan. Kerana bila benda betul bergosip, rumours dia akan terbang dengan cepat. So, bila benda berlaku, kita pergi pada orang yang tepat. Bila rumours berlaku juga, contohnya, sebab kes gangguan seksual ni dia memang agak sensitif kerana pegawai yang disyaki mengganggu tu boleh jadi dia betul-betul membuat ataupun tidak membuat. Dan bila ada rumours yang tersebar, juga akan menjatuhkan imej dan maruah pegawai yang disyaki mengganggu dan juga pegawai yang pengadu tu juga. That's why daripada kalau kita tahu benda berlaku, instead of kita gossip about this thing happen, kita pergi pada saluran yang betul. Jangan menerukkan lagi keadaan. Okey, saya kongsi juga
Ini contoh kita ambil daripada pekeliling, kita kena buka aduan rasmi kepada unit integriti di tempat PYDM adalah pegawai yang disyaki mengganggu bertugas. Kalau worst case scenario, buat laporan polis atau mengemukakan aduan kepada agensi tanggungjawab jika melibatkan kesalahan jenayah. Okey. So macam sedikit tadi, hubungi pegawai psikologi, kaunselor organisasi, unit integriti, JP sebagai pekeliling JP atau agensi yang berkaitan. Sekiranya berasa tak pasti sama ada gangguan seksual telah berlaku atas dirinya dan ingin dapatkan maklumat lanjut. Sebab fasa pertama kita pun tak pasti. Betul ke benda ni boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual? Kan? Okey, ini adalah secara generalnya carta aliran tindakan yang boleh diambil oleh pengadu. So, pertama, individu dia of course bila ada satu situasi di mana individu mengalami gangguan seksual atau dia percaya gangguan seksual telah berlaku pada dirinya, dia kumpulkan bukti dengan buat catatan atau merekod kejadian dan dia adukan kepada, kalau kes tu melibatkan kes jenayah, dia lapor terus kepada polis atau kemuka aduan rasmi ke unit integriti tempat kita pegawai syaki mengganggu bertugas, dan kita juga boleh dapatkan khidmat nasihat daripada pegawai psikologi. Okey. So ini carta aliran yang kita boleh ambil. Kemudian carta aliran untuk pengumpulan bukti untuk pengadu. Kalau dia believe this thing happening kepada dia, macam mana buat? So of course, kita start dengan buat catatan atau rekod kejadian. So contohnya macam ni. Contohnya dia dah start cuba merapati kita secara seksual pada tarikh 10 Oktober 2023. So okay, this thing happen, kita catat. And dia jadi lagi pada 19 Oktober 2023. So kronologi macam mana benda berlaku, tarikh itu akan jadi satu bahan bukti juga. Macam mana kronologi apa yang berlaku. So kita buat catatan apa yang berlaku, kita simpan juga apa juga bahan-bahan yang pernah diberi, WhatsApp ke, komen ke apa ke, semua tu kita simpan. Sekiranya perlu maklumkan pada pihak ketiga, tetapi dalam jumlah yang paling minimum lah bagi menjaga kerahsiaan. Saya cakap, bila melibatkan kes ni, dia melibatkan kita punya maruah pengadu juga dan juga pegawai syaki mengganggu. Sebab mungkin kebiasaannya kalau kita tengok pegawai yang disyaki mengganggu biasanya ada seseorang yang mungkin lebih mempunyai autoriti daripada pihak pengadu. Dan kerana di sini dia melibatkan satu konsep siapa yang lagi ada power. Who has the power? So orang yang ada power mostly dia akan mengganggu kepada orang yang ada less power. Sebagai contohnya, kalau ada seorang perempuan, dia sangat cantik, dan tetapi dia seorang pegawai polis di mana dia memegang pistol. Dia ada pistol pada dirinya. Dan kemudian ada seorang perempuan juga sangat cantik tetapi dia seorang pelajar dan kelihatan naif dan sangat sweet. So siapa lagi berpotensi untuk menjadi mangsa dalam situasi macam ni? So kita boleh tengok orang yang ada less power. Of course orang takkan kacau seorang pegawai polis. Because dia ada power. Seorang kekacau orang yang ada less power. So situasi ni biasa akan jadi kepada someone yang ada power kepada orang yang less, kurang power dia. Okay. So back kepada sini, kita maklumkan pihak ketiga. Kena pasti orang yang melihat kejadian atau orang pertama yang mengadu cerita dia sebut. So ni kita punya macam mana kita nak kumpul bukti kita. Dan kita strict kepada channel yang tepat. Okay. Okay, so kat sini saya nak masuk. Orang akan mula rasa macam ni tau. Kalau orang tak kita alhamdulillah, kita na'udzubillah, kita berharap juga kita tak terlibat dengan semua ni, kita dijauhkan. Tapi bila seseorang pertama dia mengalami gangguan seksual, kan, contohnya kita tengah rapat-rapat, kan, kita tengah rasa contohnya macam tahun lepas kan, tiba-tiba ada Awi datang kat UMP, so semua macam very excited, wah Awi ikut datang, and then semua berkerumun dekat tapak contohnya. Ini bila keluar rapat, orang terlanggar buntut kita macam
dia sengaja ke tak sengaja ke, kita akan rasa oh dia tak sengaja. This is what kita panggil automatic thought kita. Dia tak sengaja. Kita apalah, dia tak sengaja. So kita boleh maafkan. Kan? Sebab boleh jadi sengaja tapi tak sengaja. Tapi kita tendency kita cakap dia tak sengaja. Kita apalah. Tapi kalau bentuk berlaku sekali lagi. So this is something wrong, berlaku lagi. Kan? Kita ragu-ragu dengan apa yang berlaku. So situasi tu menyebabkan kita kena ambil tindakan lah. Okey, contohnya kadang apa yang berlaku memang kita rasa mixed feeling. Ya. Kita rasa sedih dengan apa yang berlaku. Tapi dia nak kerja. Contohnya kalau situasi gangguan seksual tu berlaku dekat tempat kerja. Benda ni akan membuat perasaan bercampur bau. Ya. Contohnya kisah Ali, dia tak pernah memberitahu sesiapa apa yang berlaku sebab dia rasa konflik. Nak bagi tahu ke tak? Saya tak tahu betul ke salah untuk saya bagi tahu apa yang berlaku. Macam tu kat tempat kerja, selalu kena ganggu tapi nak bagi tahu kat siapa. Benda ni biasanya juga akan jadi untuk pekerja yang muda yang baru masuk bekerja at the early stage of life dia, baru start working. And very young, very naive, nak bagi tahu ke tak? Dan end up dia choose untuk tak bagi tahu. Dan benda ni agak sukar untuk dia buat keputusan sebab tak tahu. Kan? Especially orang yang at the early age lepas habis belajar, dia baru start kerja dekat corporate sector and then this thing happen. So dia tak bagi tahu tapi dia dah conclude, dia tahu dia kena berhati-hati dengan semua orang sekarang ni. Semua orang ke office tak boleh percaya sebab apa yang terjadi. Dan memang contohnya kisah Maria. Dia tahu kadang-kadang memang akan ada lelaki yang suka merenung dia. Dia rasa sangat annoying dengan renungan ni. Dia tak suka juga bila orang start panggil dia. Hai sayang, hai Maria, macam tu. Jangan patang-patang macam tu. Tapi sebab tempat kerja dia, tempat setting dia kerja, majoritinya adalah lelaki. Dan bila dia tengok semua ni sangat common. Tapi dia tahu dia tak suka diperlakukan macam tu. So, dan dia pun tak tahu juga macam situasi Ali nak bagi tahu dekat siapa, nak bagi tahu ke tak. So, tapi apa yang menyebabkan situasi macam ni, yang lagi menyerutkan, dia kena maintain dia punya relationship dengan orang-orang yang membuat gangguan ni sebab dia nak kerja dekat situ. Sebab kerja dekat semua orang, dia ada banyak perkara yang dia kena pertimbangkan sama apabila dia nak membuat laporan untuk membuat aduan. Tapi dia sebab masih lagi nak kerja dan dia memilih untuk tidak memberitahu dan dia memilih untuk mengadap je semua gangguan-gangguan yang dia hadapi. So it's very difficult situation sebab dengan stres, dengan orang akan ada pandangan yang berunsur seksual pada dia, kemudian dengan kata-kata yang sangat annoying tapi dia pula nak kerja, so dia akan mengundang satu stres. Kita akan cakap kat sini macam mana stres ni akan jadi nanti and why dia akan menjadi lebih teruk. Okay. So this is mixed feeling lah. Dia pun rasa takut, rasa malu, macam-macam perasaan yang bercampur bau. Okay. Kemudian self-doubt, self-blame. Okay, kalau berlaku satu gangguan seksual dekat satu setting environment di mana dekat environment tu semua pekerja dekat situ, semua staff, diorang memang dapat, diorang mingle very well, diorang get along very well, diorang memang dah kenal lama and suddenly kita masuk kat tempat kerja baru tu. So, bila dia masuk tempat baru and then somehow berlakulah sexual harassment pada diri dia, so dia mulalah meragui diri dia. Dia tengok tempat kerja dia, suasana tu memang semua orang dah macam family. Semua orang dah kenal lama. Jadi, kisah puteri ni lah. Puteri ni rasa dia tak nak kecoh dengan apa yang jadi kat diri dia. Of course, dia ragu-ragu. Dia doubt diri dia. So, bila puteri ni fikir balik, sepatutnya dia ambil tindakan atas apa yang berlaku. Sebab dia ragu, semua dah kenal antara satu sama lain dekat dalam satu working environment. And dia yang titik masuk and then dia tengok dan dia tahu apa yang berlaku pada dia adalah gangguan seksual. So, dia berbelah bahagi. Kan? So, takutnya akan dia lalas dan rasa dia akan lead kepada menyalahkan diri dia. Oh, aku yang tak patut buat macam ni, aku yang tak patut. Contohnya macam kisah Liza.
Okey, sebab dia tahu contohnya situasi dekat tempat kerja dia memang semua orang okey, tapi dia tahu this thing is not okay. Kata kenapa orang lain tak nampak apa yang dia rasa tu adalah apa yang dia nampak staff lain buat tu, apa yang staff lain cakap itu adalah satu perkara yang berunsur lucah. Kenapa orang lain tak rasa macam tu? Kenapa saya je rasa macam tu? So adakah tu salah dia kerana dia merasakan macam tu? Kenapa orang lain tak nampak apa yang berlaku? So, bila berlaku benda macam ni, dia akan menyebabkan dia konflik kat tempat kerja. So macam there's something wrong with me ke? Atau kenapa orang lain menormalisasikan benda tu? So dia dah mengganggu dia punya self-esteem, dia punya keyakinan diri di tempat kerja juga. Dan dia akan menyebabkan mangsa dia susah nak getting along dengan orang lain juga di sektor tempat kerja yang macam ni. Ya? Okey. Cik Siti boleh ke go through setakat ni okey ke? Okey. Cuma ada satu soalan yang saya dapat dari chat ni, saya nak baca sekarang ke atau end of the ni? Atau setelah Boleh habis? baca dulu sebab sebenarnya saya tak nampak skrin, saya nampak slide saya je. Saya takut orang tak nampak. Apa dia Ada Cik satu Siti? soalan yang saya terima. Assalamualaikum. Sekiranya pengganggu membuat jenaka begitu, jenaka-jenaka yang berunsur seksual, tapi disambut dengan baik oleh yang dikacau tu, adakah ia juga dikatakan sebagai gangguan seksual untuk orang lain sebab orang yang diganggu tu respon? Mohon pencerahan. Orang yang soalannya maksudnya dia tengah dalam situasi pasal orang tu buat jenaka seksual. Lepas tu Yes, orang lain dia respon macam mana? Orang yang diganggu, yang diganggu tu dia respon dengan baik, tapi orang-orang di sekitar tu dia berasa macam terganggu juga. Okey, kita rasa terganggu. Saya back kepada slide saya atas tadi, dia kata kita kategori tau kan. Kita yang melihat dan kita terganggu dengan situasi tu. Okey, saya nak cerita macam ni. Daripada pengalaman saya, biasanya setiap orang personality dia berbeza. Personality setiap orang berbeza dan cara kita react kepada situasi tu juga bergantung kepada kita punya diri jugalah. So somehow, tak tahu kenapa dalam saya cakap, tapi pengalaman saya melihat kadang-kadang personality mangsa kadang dia memerlukan bantuan orang lain untuk menyelamatkan situasi itu juga. Membantu orang lain untuk menegakkan kebenaran atas apa yang terjadi. So, kalau situasi macam tu, kita nampak sesuatu terganggu, the first initial stage kita boleh buat, kita bersuara. Dan bila kita yang nampak kita bersuara, janganlah bersuara dengan apa yang you buat tu gangguan seksual lah. Janganlah bersuara dengan lemah lembut. Tu tak jadilah. Dia kena bersuara dengan tegas. Hey, apa yang you cakap tadi tu adalah satu gangguan seksual dan kita orang rasa terganggu. You jangan ulang balik benda tu. Kalau tak, I report you kat unit integrity. I serious. Oh, okay. You start dengan tangan you. You kalau nak tegur orang, first kali eye contact. You eye contact pandang orang yang mengganggu tu, you kena pandang straight kat mata dia. And then bila you cakap, lagi best kalau you boleh angkat tangan you. Pandang dengan straight, cakap, suara you jelas dan tegas. This is the first initial stage you boleh buat. And kalau you terganggu. Kan? So, kalau orang yang diganggu tiba-tiba macam tu, dia macam dua keadaan. Pertama, macam saya cakap situasi di mana, situasi masa cakap, pekerja lelaki membuat remark. Ya, bontot besar macam tu. Lepas tu dia terkejut. Okey, bila mangsa dia terkejut, dia boleh jadi macam ni situasi dia. Dia freeze, dia terkejut. Dia freeze, dia boleh jadi flight or dia freeze, fly, fight. Okey, sorry terlupa. Freeze, dia terkejut, dia beku. Contohnya macam ni, kalau kita nak tengok movie kan, kita nampak kereta kan, kalau biasa movie memang ada scene ni, kereta nak langgar orang tu, dia menjadi orang tu pandang, dia terkejut. Lepas tu kita yang penonton kata, kenapa dia tak lari kan, kita kata macam tu. Tapi sebenarnya apa jadi reaksi dia? Dia freeze, dia terkejut. Kedua, dia boleh jadi reaksi dia fight. Dia fight, so kalau contoh kita nak langgar, dia sedar, dia fight, dia lari balik. Lepas tu dia fight, freeze, fight, fly.
Oh, dia terbang. Okey. Tapi balik kepada konteks gangguan seksual, kita abaikan tu. Kadang orang dia nak reply tu dia nak menentang sebenarnya. Tapi dia tak jadi macam tu. Ada situasi yang kita nak cakap apa yang kita nak cakap. Tapi lain pula yang kita cakap. So, dia sebenarnya tak suka. Tapi cara dia reply tu mungkin tak memberi kesan yang kuat kepada pengganggu. So, kalau kita saksikan benda tu dan kita pun terganggu, and of course, tolonglah kawan kita juga. Kan? Mungkin personality dia tak strong, not empowered enough to fight the situation. Then kita raise the voice, kita cakap macam saya cakap, saya ajar. Masa saya kerja dengan NGO, kita ajar kanak-kanak macam mana nak menyelamatkan diri dalam situasi apabila dia mendapat sentuhan yang tak selamat. So, macam mana kalau dapat sentuhan? Contohnya, this is what happening, I can say this is what happening to me. Biasa saya kongsi, orang tu dapat tiba-tiba pegang pula bontot kita kan. Saya tu, oh okey, tak apa, dia tak sengaja. Okay. Tiba second time, okey, second time kita kena react lah. Dan bila situasi ramai orang, kita pandang, Encik, cik rapat sangat dan saya rasa tak selesa. Suara dia tinggi. Bila memang kalau pengadu tu, silap pengadu pula. Orang yang disyaki mengganggu tu memang dia intend to do that, and bila kita kuatkan suara kita, kita bertegas dan orang sekeliling dengar, dia akan rasa malu. And orang yang apa kita panggil tu, orang jahat ni lah, orang jahat tak. Pegawai yang disyaki mengganggu, sopan sikit lah, profesional lah, perpetrator ni. Orang syaki mengganggu ni bila situasi tu jadi malukan, and then no, dia tak boleh kacau saya sebab I got power. Saya bukan powerless, and I don't want to be powerless. I got some power. Tapi, okay, macam mana somehow I have this power. It start sebelum ni mungkin saya powerless. Saya pun naif. Saya pun tak tahu apa nak kena buat. So this experience taught me how to do it, how to be firm. Pak Atika tu lembut je orangnya. No. Kita lembut ikut situasi. But kita tahu this thing adalah satu jenayah. Kan? Sexual harassment is a global situation. So kalau global situation, dia bukan hanya berlaku di Malaysia. Kalau kat overseas, there's a lot of case like this. So benda tu yes, is happening. Dia memang betul. Bukanlah benda yang diada-adakan. Masa saya pergi, emotional sikit pula saya cerita. Tapi yes, this is saya kena cerita. Saya kena bagi tahu. Masa saya pergi dengar perbincangan meja bulat gangguan seksual di USM, saya kongsikan. Saya suka seorang speaker ni, saya kena bagi kredit dia, Dr. Khairul USM, kawan undang-undang USM. Dia kata macam ni, kalau dekat organisasi you langsung tak ada kes gangguan seksual, itu bukannya bermaksud Alhamdulillah okey. Itu lagi bahaya. Ya, lagi bahaya. Dia macam marah, senyap-senyap di dalam badan, tiba-tiba dah stage 5. It's very scary. Dan macam mana nak handle bila benda dah semakin teruk. Dan teruk tu saya tengok kesan psikologi kepada mangsa lah. And then bila pegawai syaki mengganggu tu, bila kita senyap, makin kita senyap, lagi dia tahu dia akan berkuasa. Contohnya kes tadi saya balik soalan tu, dia kata, dia pun mengadu. Kata orang tu pula bagi reaction yang macam dia okey saja. That's why kawan-kawan pun kita ada limit. Dan kita tahu, benda ni kita tengoklah insting kita. Ni memang tak selesa. Jangan denialkan, jangan denial. Jangan tak menidakkan. Okey, saya akan cerita kat part 1. Kenapa denial ni very, very agresif. Maksud saya, dia akan mendatangkan lagi kemudaratan yang lagi teruk. So kita kena acknowledge benda ni berlaku. Okay. So this is salah satu saya cakap kita punya defend strategy sebelum, of course lah, macam-macam pada kes orang akan tanya, you buat apa dulu? So tak apalah, kita faham juga kalau you tak tahu nak buat apa. So at least today kita dah tahu, so kita tahulah nak buat apa. Kan? Ini bukan berlaku kepada perempuan saja. Saya cakap lelaki pun ada berlaku. And it's a very minority group. And sometimes tak tahu, asal tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu. So you tahu lah, lelaki be firm juga, and of course perempuan kita bukanlah macam lagu tu, selemah yang kau sangka. Apa tak lagu tu dulu masa saya kecil-kecil tu. Tampar wanita. Yes, okay. So saya back kepada slide. Okay, Cik Siti, saya rasa menjawab ya Cik Siti soalan tadi.
Betul. Boleh continue lah. Uh, okay, so self doubt, self blame. So macam saya cakap lah, dia boleh menyalahkan dia. So susah juga. Akibatnya orang tak buat aduan yang benda ni berlaku. Jadi macam saya cakap tadi, bila dah jadi marah, susah lah. Kan? Dan perpetrator tu akan lagi berkuasa, kan? Akan lagi berkuasa dan dia rasa benda ni okey. Okey, and then dia buat lagi. Lepas tu kita ni pula yang tak membuat tindakan kat belakang, kita gosip-gosip mengumpat je. And this thing tak end tau. Tahu tak, kita pun cakap belakang, kita pun luarkan, tu lah tadi saya dengar dia cakap macam tu. Apa point kita cakap belakang? Sedangkan kita tahu benda ni menyalahi undang-undang. So cakap belakang tu rumours pun tersebar apa semua. So it's just rumours and just something like that. So where is the action? Tak ada. So at least kalau ada action, unit security boleh buat siasatan. Kebetulan saksi pula ramai, pembuktian yang jelas. So kita serahkan pada unit integrity untuk buat siasatan. Jika ada hukuman, kita serahkan. At least kita dah buat action yang sewajarnya. Bukan hanya dengan bergosip di belakang, benda ni berlaku dan tak ke mana. Dan yang menyedihkan, nanti mangsa akan sentiasa diganggu. So akan lagi worsekan lagi. Okay. Angry. So angry ni lah saya suka. One thing about angry is dia bila orang kena gangguan seksual, dia angry, dia akan defend diri dia. So this thing memang sebenarnya takkan jadi first experience. Masa saya cakap, kita takkan tahu nak buat apa. So bila kita dah kena kali kedua, kita takkan allow benda ni berlaku lagi, dan kita dah empower diri kita untuk take action. Bila kita marah, bermakna kita cuba mempertahankan sesuatu. Daripada hak kita diambil, dicabuli ke apa ke. Contohnya, what happen, kat Palestin, orang nak ambil tanah dia, tu hak kita. So kita marah lah. So apa kita marah, kita akan defend diri kita. Itu marah yang betul lah. Bukan marah yang macam baran sampai ada sexual violence. Itu sakit. Itu jadi sakit lah. Jadi kita tahu. So bila kita tahu benda tu tak appropriate, dia buat sentuhan tak selamat pada kita, pada orang yang mengalami situasi ni. So kita prefer lah, saya cakap tadi. Kau tak boleh buat macam ni. Ni tempat kerja. Kau jangan buat macam ni lagi. Dia marah lah. So kalau bila kita marah, lepas tu bila cakap kawan kita make a joke. Alah kau ni, relax lah. Lagi marah kita. Yang kawan tu, okay, tak ada awareness. So kita bagilah awareness kat dia. This is gangguan seksual. This worldwide punya isu. Bukan kat sini je, bukan dia je. So kita boleh dengan marah, kita akan tahu apa ni, marah tu protect diri kita juga. So kita be firm, kita akan tunjukkan dan orang tu tak akan berani ganggu kita. So it's good emotion to protect, tapi lepas tu kita channelkan pada pihak yang betul. Kadang bila kita cerita, dia berlaku. So take action, okay? Alright, this is saya nak beritahu, saya tak buat banyak perkataan tapi I think saya akan ceritakan. Dia start macam ni. Sebab kadang kita tak tengok, bila kita in field, kita baru nampak what is happening and how miserable the victim is. Dia start dengan sentuh gangguan seksual yang mungkin sikit-sikit dekat office. Tapi benda tu, bila gangguan seksual tu berlaku beberapa kali, kerap. So dia akan jadi satu stres. And worst case scenario, dia pun tak tahu nak buat action macam mana. Okay, so dia akan jadi stres, dia panggil stress proliferation. Maksudnya, dia start dengan stres kat situ, dia akan produce another stress lain lagi. Contohnya, dah ada situ gangguan dekat situ, macam mana pula staff tu nak teruskan kerja dekat tempat kerja. Dah jadi satu stres lain lagi. Dah stres nak kerja, lepas tu tiba-tiba kena assign dengan orang yang mengganggu pula. Lagi stres. Dia dah start dengan stres. Lepas tu bila balik rumah dengan stres dekat tempat kerja, stres dah kena dengan gangguan seksual. Lepas tu stres pula kena kerja, hubungan di tempat kerja, dengan workload kat tempat kerja. Balik rumah, dah ada another stres lain. So, another stres lain dia mungkin dengan family. Bila bercerita, orang mungkin kena buat sesuatu berjadi, pasangan mungkin yang menyokong atau pasangan akan menyalahkan pula
Tu janganlah layan dia. Jangan layan dia tu. Abaikan je. Mulut memang senang cakap, tapi pengganggu is actually very aggressive. Kita tak buat apa pun, tapi sebab pegawai syarikat mengganggu melihat kita seorang yang powerless. So dia boleh mengganggu lagi. So dia jadi satu konflik dekat keluarga pula. Ada stres keluarga. So bergantung kepada keluarga dan jadi akan ada satu stres lain pula kalau ada another stressful event dalam kehidupan. So stresnya bertambah-tambah. So dengan apa yang terjadi dekat tempat kerja yang gangguan seksual yang tak tahu nak buat ke mana, nak bawa ke mana, dia akan menyebabkan staf tu mengalami kerisauan yang melampau. Nak pergi kerja pun takut. Sebab nak tiba-tiba kalau dalam meeting, contohnya lah pergi pantry, pengganggu ada dekat situ. You know how anxious? Ya, tiba-tiba dia akan start pegang tangan. Lepas tu kita, hey jangan. And somehow the character of mangsa juga seorang yang seorang yang lemah lembut macam tu. Nak melawan tu susah. Kan? Jadi dia mengalami kerisauan. Berada dekat office tu je satu risau. Tiba-tiba kena berada dalam situasi dia ada berdua dengan pemuda risau. Dan tempat kerja, dia jadi satu tempat kerja yang tak selamat. Dan akibat daripada situ, produktiviti kerja mangsa akan turun. And this thing, rakan-rakan yang tepi-tepi, sepatutnya kita boleh notice kita punya rakan sekerja. Behavior dia macam mana. And then kalau dia ada mengadu, this thing happening pada dia sebab tak tahu nak pergi ke mana. And of course kita akan cakap dengan orang paling dekat dengan kita. Contohnya dekat tempat kerja saya ada visa. Saya akan kongsikan dia, visa tahu tak berlaku, saya bintu ni. So kita ni yang mendengar, kita dah tahu rakan kita mungkin tak empower, kita bantu untuk take action. Dan kita boleh nampak dia suffering. Kita nampak suffering. Contohnya tak kali kena masuk bilik bos je, dia memang suffering. Contohlah situasi, saya bagi contoh situasi lah. Dia dah memang very suffered. So kita jangan abaikan suffering dia. So kita kena bantu dia, sama-sama bantu dia dan bawa ke pihak yang sepatutnya. Kadang-kadang pernah situasi kan macam cakap dia must feeling tak tahu betul kan, teman. At least the very least we can do untuk teman. So bila symptom anxiety dia takut, ada motivasi, stres, ada takutan, bila benda tu berpanjangan dan gangguan tu tak dihentikan, dia boleh menyebabkan kepada simptom kemurungan. And this sebenarnya padahal benda tu seksual kita dah boleh hentikan daripada awal. And then sepatutnya adalah kita punya staff ni mangsa adalah seorang yang actually very perform. Tapi because of this issue in the workplace yang kita boleh tangani tapi dibiarkan dan disenyapkan, and then benda tak settle, dia dah mengganggu produktiviti kerja kita dan mungkin akan menjadi sama ada mangsa memilih untuk berhenti kerja dan berhenti kerja, lepas tu nanti kita pula kena cari pekerja lain, kena train lain. So dia dah jadi satu turnover lah yang akan merugikan juga organisasi. Dan that's why cakap kalau pegawai yang syaki mengganggu contohnya, kita biarkan, tak tindakan. Ini salah satu saya tengok culture yang berlaku dalam masyarakat awam. Contohnya kalau pegawai syaki mengganggu ni dia buat hal, lah susah nak berhenti juga. Cik Siti yang dia ditukarkan, dipindahkan. Ditukarkan, dia pun susah juga nak berhenti. Tak apalah, dari segi hukum apa kita serahkan kepada ni lah bahagian yang lebih berhak menentukan. Tapi bagi nampak at least dah ada satu benda dalam rekod dia that this thing happen. Kita tak biar dia berkuasa lama dan membiarkan perbuatan-perbuatan yang tak elok. Tak elok tu berterusan berlaku. Sexual harassment is very ugly. And kita kena hentikan. So, dia jadi lagi worse kan. Of course bila sampai fasa kepada dia dah depressed, sebab maksudnya depressed ni, dia benda tu dah jadi. Dan dia tak suka dengan benda yang dah jadi tu. Dan lagi worst case scenario, saya boleh alert semua orang macam mana pihak management handle. So macam mana pihak management handle juga akan memberi kesan kepada tahap kesihatan mental, aspek psikologi dia. Contohnya, laporan jadi buat, apa semua dah settle, apa semua, and then macam tu je. Macam tu, macam masa rasa tak diadili dengan betul. Macam apa hukuman yang sepatutnya pengadu
apa ni, pegawai di Syaki mengganggu tu dapat macam macam is nothing. And benda ni dipandang ringan. That's why awareness how severe gangguan seksual ni boleh affect person perlu perlu kita tahu. Dan cara pengendalian. That's why mungkin future kita boleh buat ni based on the perkeliling tu, memang dia ada bagi tahu peranan setiap orang lah, peranan setiap macam mana kalau ketua jabatan dapat kes ni dan pada pihak mana, sejauh mana kita dalam jabatan tu, contohnya pengadu dia mengalami gangguan seksual. So dia bagi tahu kepada mungkin orang paling dipercaya kat jabatan dia. Of course orang yang kita kena rely kat ketua jabatan kita. Tapi kalau ketua jabatan kita pula yang buat gangguan seksual, so kita pergi ke mungkin direct kepada unit integrity jugalah kan. So sebab kalau dalam, sebab saya cakap kes ni kita kata agak kes yang kita jangan sebar banyak-banyak. Nanti lagi banyak kemudaratan berlaku. Lagi sikit orang tahu lagi selamat. Dan lagi senang kita nak handle. Sebab contohnya bila kita dah bagi tahu kes ni, tiba-tiba satu office tahu kita ni mangsa gangguan seksual. Dan orang lain akan bergosip pasal kita, tiba jadi dua tau. Satu orang akan support kita atau satu orang akan backfire kita. Orang akan backfire sebab apa? Orang memandang benda ni macam dia ni drama je. Tapi that thing is happening. That thing is happening, drama. So dah mulalah, saya cakap tadi kesan tu, dia make sure betul aku buat macam tu, dah mula ragu-ragu. Dah ada stres kat situ dan dah mengganggu prestasi kerja dia. So sayang staff kita yang very produktif, yang cemerlang, yang memang boleh buat kerja, yang tak ada isu disiplin, etika. So kita kena selamatkan dia. So dari kerahsiaan akan jaga, kita pergi pada saluran yang betul, yang siasatan dibuat dengan betul dan tindakan dilakukan yang sewajarnya. Of course kes gangguan seksual juga dia mengikut severity. And ada orang mungkin, that's why saya cakap awal-awal fasa yang kita rasa kita boleh tangani, yang kita bersuara, kita sendiri boleh handle dulu. Kita handle dengan baik supaya benda tu stop dengan kita. Dan dah berkali-kali terus buat action, buat aduan. Okey. Benda ni juga kalau bila contohnya kita dah contohnya depression tadi saya cakap dia dah mula, dia tak suka dengan apa yang berlaku dan dia rasa sedih berlaku, dia tak dapat pengadilan dengan baik. So dia akan ada simptom depression, so dia akan lebih suka mengasingkan diri, lebih mengasingkan diri, tak bergaul dengan orang, cuba buat kerja dia saja dan tak cara apa yang buat. Tapi dalam diri dia ada satu konflik yang sangat dahsyat. Kan? Dia nak macam mana? Nak acknowledge ke? Dia nak nilai, nak denial ke? Sebab orang akan kata, alah tak ada apa pun benda ni, biasalah tu. Kalau adalah feedback negatif daripada sekeliling yang tak membantu tapi lagi mengeruk keadaan. So bila berlaku ni, dia akan jadi kita panggil satu keadaan sangat complicated untuk diri dia dan dia menyebabkan rasa trauma. So PTSD of course is come out dengan diagnosis daripada psikiatri lah dengan beberapa kriteria. Tapi dia start dengan pertama, atas apa yang dah berlaku pada diri mangsa, dia akan start konflik dalam mind dia. Sebab dia ada banyak konflik. Saya cakap dia stres dah banyak, dah macam stres. Itu benda ni berlaku pula kat tempat kerja dan dia start rasa konflik dan badan otak dia ni memikir, orang kata lah stres ni dekat kepala kan, tapi sebenarnya walaupun stres ni dekat kepala kita jangan lupa otak kita ni adalah satu organ yang berfungsi dan bercantum dengan badan kita kan. So apa yang otak kita rasa, dia akan bagi kesan pada badan kita. Dia akan bagi kesan. Dekat otak kita ada neurotransmitter. Dekat perut kita pun ada neurotransmitter. Dia akan deliver apa yang kita rasa. So, bila kita dah rasa sangat konflik, kita rasa overwhelmed, kita tak mampu apa yang kita alami, kita fikir konflik, stres yang sangat tinggi dengan macam-macam perasaan. So, badan kita akan start suffer juga. Kita panggil ni somatizing. So apa yang kita, tekanan yang kat kepala kita, kat otak kita rasa perasaan yang macam-macam, badan kita akan affected. Di mana dia akan memberi kesan kepada physical health. So things will get worse. So sebab kita tengah kita cuba proses apa yang berlaku. Okay.
Untuk kita, okay, this is interesting. Jadi kita been through satu trauma, saya memang advise kan, kalau kita been through satu benda yang traumatik dalam events and kita pun tengah cuba proses apa yang berlaku, saya memang advise you cari seseorang yang percaya atau you jumpa dengan kaunselor untuk you cerita apa yang berlaku. Bila you cakap kan, you cakap apa yang berlaku, otak you akan proses pengalaman-pengalaman you boleh make sense and you boleh acknowledge, yes, this is what happening to me. Sebab kita akan ada banyak self-doubt, kita akan ragu-ragu, kita macam ni. And then of course lah, bila dari segi side, contohnya dari side integrity yang membuat kes ni, dia dengar, dia pun dia oh yes, this is sexual harassment case. Daripada side saya kalau dengar, oh yes, kita boleh confirmkan balik. So bila you talk to someone, kan, otak kita boleh make sense apa yang berlaku. So body kita, apa reaksi yang kita alami tu, kita at least boleh acknowledge, yes, inilah yang berlaku pada diri kita. Sebab tapi kalau kita mungkin tak talk to someone dan kita bergolak dalam diri kita dan badan kita pun akan start suffer. So dia akan ada jadi simptom physical health. Kita akan mula rasa pening. There is a common headache. Sakit kepala, sakit kepala. Common complaint yang selalu saya dengar. Sakit kepala, lepas tu masa dia dah rasa badan dia rasa tak sihat, lepas tu tekanan darah tinggi, of course semua physical health lah, dan menjadi selalu berdebar-debar, terus susah nafas, terjadi simptom lain. Tapi actually dia start dengan konflik apa yang berlaku daripada dia anxious dengan apa yang berlaku, dengan perasaan-perasaan yang tekanan dia alami, dan dah bagi kesan kepada dia punya kesihatan fizikal. So it's not, bukan simple macam tu je. So memang efek dia besar. Okay, kalau benda tak go treated, tak talk to someone and they suffer alone, lagi kesian. So dia boleh jadi macam ni. Ini satu research kata, bila seseorang tu tidak alami gangguan seksual, pada early stage of dia punya life, masa dia working experience, for first kerja dia dah ada satu episode gangguan seksual. Dia boleh mengalami simptom depression tu hingga later on pada dia punya kehidupan, walaupun gangguan tu dah berlaku. Sebab mungkin masa tu dia tak tahu, oh memang macam ni, dia tak ada nak comparison nak buat, tak tahu ke siapa nak merujuk. At that time kita baru masuk kerja and very naive. Tapi sebenarnya saya nak bagi tahu, along the time kita alami sebenarnya, kita sebenarnya akan build kita punya resilient. Kita sebenarnya boleh belajar daripada situasi. That's why dia ada dua. Sama ada kita ni as orang sekeliling dekat, kita bantu empower kita punya rakan, kita punya mungkin saudara mara yang been through situation, kita empower dia untuk dia berani bercakap apa yang berlaku. Contoh walaupun dia bercakap, dia berlapor, tiba-tiba apa orang kata, keputusan macam yang kita tak harapkan, rasa tak diadili dengan adil, tapi dia dah berani take action. Kita kena acknowledge the small effort yang dia buat, because it's not easy tau. Bukan senang untuk orang bawa benda ni dan bersuara dan mengadu. Sebab contohnya banyak efek lah. Orang mangsa kena pertimbangkan macam mana dengan kerja dia. Nanti macam mana kalau contohnya dia ditamatkan perkhidmatan, dipindahkan ke tempat yang tak ni sebab tempat sekarang dah okey. So many conflict. So walaupun small effort yang dibuat oleh pengadu untuk bawa keaduan ke pihak ni, kita kena puji. Alright, so memang along the way dalam proses recovery tu, lama-lama yes, kita akan build kita punya resilient, kita punya daya tindak ketahanan kita terhadap apa je. Tapi dia bukanlah sekejap macam tu. That's why dia bantu kepada tahap resilient seorang, personality seseorang juga. Memang kadang bila orang first time dia suffer the episode after apa yang berlaku, mungkin memang suffer a lot. Kita boleh nampak tahap miserable dia. Dia suffer a lot miserable dia, tapi along the time dia akan belajar untuk lebih kuat. Dia tak akan biarkan apa yang berlaku kat diri dia tu menjatuhkan dia untuk selama-lamanya. So dia tak akan biarkan dan dia akan put dia punya kekuatan, provide ada good support system. Okay, bila cakap good support system tu, of course sokongan daripada konteks organisasi lah.
macam mana kita mengendalikan kes ni. Kedua, good support system rakan sekerja yang tak bias, yang ada kesedaran. Good support system daripada family members. Family members to acknowledge apa yang berlaku. Dan memberi sokongan, kata-kata yang semangat. Benda ni mungkin nampak kecil tau, tapi sebenarnya impact dia besar sebab bila orang situasi ni, dia very vulnerable, sangat terluka. Even the small kata-kata yang baik tu boleh bantu untuk menaikkan semangat. Ataupun kalau tak tahu nak kata apa-apa, at least be there. Be there untuk orang tu. So along the way kita akan mana-mana. Sebenarnya walaupun bukan dalam kategori kita tengah seksual, dalam mana-mana pengalaman trauma dalam hidup kita, kita manusia memang kita akan belajar untuk, kita akan move on, kita akan belajar adapt. Untuk situasi ni kita akan biarkan benda ni lama-lama kita nak menjadi lebih baik. Dan kita akan belajar satu perkara, kita dah tahu macam mana nak pertahankan diri kita. Kita dah tahu macam mana nak buat aduan dan kita tahu benda tu salah. Kita dah tahu, kita ada awareness. And then dah ada awareness, kita kalau ada jumpa lagi situasi macam ni, kita bagi awareness ke orang juga. Bagi awareness ke orang dan bantu juga orang lain. So kita jangan, first kali yang saya advise, jangan menormalisasikan benda ni. So macam mungkin awal kan, orang selalu buat jenaka lucuan. Ada tak saya dengar kan, bila dia tu memang selalu jenaka macam tu. Lepas tu orang yang dengar tu biar je. Dia pun rasa selesa tapi just take action. Macam simple macam tu, take action, bersuara. Sebab sekali lagi bersuara lagi. And then that's it, dah berkali-kali kita bawa je kepada pihak yang sewajarnya. Alright. So sebenarnya dari saya, yes, akhir saya nak cakap pasal resilient dan kekuatan yang lama kita akan bina lah sikit-sikit. So, okay. Cik Siti, ada apa-apa soalan ke? Setakat ni belum ada lagi. Okay, sebenarnya saya pun sampai sini je. Saya buka kalau ada apa-apa soalan nak tanya ke apa ke. Ada apa pengalaman ke yang boleh kongsi ke? Tak tahu macam mana nak buat kalau macam ni. Bersama dengan saya, bukan saya Cik Siti tau. Cik Siti ada pegawai unit integriti yang saya pun rujuk banyak pada dia. Yang lebih arif dari segi undang-undang. So mungkin talk ni bukan it's not about me. Cik Siti pun boleh berkongsi juga. Kalau ada apa-apa. Saya nak tanyalah dengan Puan Atikah sebab sekarang ni kita macam banyak ada isu dengan mental health and kita pun sekarang ni macam banyak ada awareness berkenaan dengan mental health lah. Jadi saya nak tanya, sekiranya pegawai dia sakit mengganggu tu, dia memang habit dia. Dia macam tak boleh nak ubah. Adakah itu dikira sebagai ada something wrong dengan mental issue dia ke macam mana? Okay. Okay, dia pegawai sakit mengganggu tu. Okay, Asmat, saya nak bagi tahu, memang ada satu, saya pernah dengar satu talk ni. Kalau memang ada salah satu dalam kategori mental illness tu, ada isu dengan dia punya, apa kita panggil ni, sexual drive. Maksud sexual drive yang abnormal. Tapi biasanya kategori tu, biasanya orang akan they will do something like, mungkin tak, kalau dia masih lagi beriman, dia akan menghalalkan terus hubungan. Tapi kalau pegawai yang disaki mengganggu tu, jadi habit dan dia dah berkali-kali buat benda tu, first kita kena tengok adakah dia pernah mendapat satu tindakan daripada habit dia, kan? Warning dan amaran. So kalau warning ke tindakan yang pernah dibuat dan tindakan tu juga tak tak berhenti, kan, maksudnya benda tu tak berhenti juga, masih jadi lagi dan ada beberapa episod, I think memang lebih wajarnya kita refer lah kepada psikiatri. Takut ada isu lain yang perlu dibuat penilaian oleh psikiatri. Dan kalau memang ada isu dan dia akan properly diagnose, bila properly diagnose, dia akan mendapat treatment yang sepatutnya. So sama kan kalau contohnya orang ada isu contohnya dalam domestic violence. So kadang perpetrator pun ada isu dan salah satu solution tu untuk dia menjalani terapi. Okay, Cik Siti.
Alright, lepas tu lagi satu soalan daripada saya lah, ini out of curiosity. Boleh ke Yes. let's say pegawai dia Syakir mengganggu ni, dia kiranya macam dia terpengaruh dengan rakan dia. Let's say rakan dia memang biasa buat joke macam tu. Adakah it's possible untuk pegawai dia Syakir mengganggu ni terpengaruh dan dia pun rasa macam like, okay, saya boleh buat joke macam tu. Is it? Yes. Uh, Dia jadi macam ni Cik Siti. Kenapa? Sebab kita dah menormalkan benda tu. Dia dah menormalkan dan tak ada orang stop dan tak ada orang tegur. So dia jadi lagi berkuasa and they think this is okay. So bila member dia buat joke like that, so bila another time jumpa dan dia making a joke like that, lepas tu orang yang sekeliling tak tahu pula macam mana nak handle the situasi and just biarkan. So benda tu akan jadi normal lah dekat satu setting kerja tu. Sampailah bila ada orang lain datang masuk kerja and dia tengok this culture, this is so wrong. Dia baru cakap benda yang agak lucah, kan? Benda yang memang kita tahu mengganggu. Tapi sebab kat situ jadi satu benda yang normal. So satu cabaran nak kepada orang yang terganggu tu untuk buat aduan dan macam saya cakap, kalau dia buat aduan, macam mana pula nanti rakan-rakan sekerja lain punya persepsi pada dia, macam nanti relationship kerja dia dekat situ macam mana. So that's why nanti turn up orang akan memilih untuk silent. But saya encourage kalau benda ni berlaku, kita kena speak. Jangan senyap dan biarkan dia jadi satu benda yang normal di tempat kerja. Sebab tak betul. Sebab bukan kat kita je, saya terangkan. Kat overseas pun benda ni dah very highlight. Diorang dah come out dengan lebih firm. Dengan akta, dengan poster, dengan awareness. Malaysia juga ke arah tu. Saya tengok dengan EAGS tu, saya tengok saya rasa merata dah diorang buat roadshow dan bagi awareness. InsyaAllah kita pun UMP memang ke arah tu. Cik Siti kan? Untuk kita empowered kita punya staff mengenai gangguan seksual. Okay, and another question daripada saya, mostly mangsa kalau macam mereka dah speak up berkenaan dengan sexual harassment, normally there are like two consequences lah, macam Puan Atika cakap tadi, sama ada dia punya rakan sekerja akan support ataupun could be the other way around, rakan sekerja dia macam akan support the perpetrator because diorang pun tak nak kena the same, kena diganggu jugalah dengan perpetrator tersebut. So let's say kepada mangsa ni, apa kiranya suggestion untuk dia nak move further kalau sekiranya dia dekat dalam environment yang memang orang-orang di sekeliling mereka on the same side with the perpetrator. So apa mangsa ni perlu buat moving forward? Okay. Dia sebenarnya bagi saya lah, pada pandangan lah, ini pandangan peribadi saya, so dia tak mewakili mana person. Dia akan ada dua je. Memang kalau kita buat keputusan, of course dia akan ada kata efek daripada keputusan yang kita buat. So first, memang satu pertama, bila kita kerja, kita nak jaga perut nasi kita, nak jaga sumber rezeki kita. And bila first juga, bila kita tak ada choice kerja lain, and this is the only choice kita ada, dan kemudian memang dengan family semua kan, this is the only choice dan ini tempat perut nasi kita bekerja. So dia boleh jadi satu, memang kita macam saya cakap, hak untuk dia bagi tahu atau tak untuk dia melaporkan, tak melaporkan, tu terpulang kepada mangsa juga, pengadulah dia nak buat laporan ke tak. Dan tapi kalau dia very empowered dan dia buat laporan, of course ada kesan lah, maksudnya macam tadi rakan-rakan tu side dengan perpetrator kan contohnya. So that's why kat sini kita kena empowered kita punya pengadu ni lah, empowered pengadu, dia memang akan ada isu kat tempat kerja nanti later. Dia memang akan ada isu kat tempat kerja, dia akan ada working relationship yang agak difficult. Ya, ini memang kesan yang akan hadapi. Ini memang kita kena bagi tahu what might happen. Kan? Tapi sebenarnya dalam 10 orang tu, takkan 10 tu jahat. Contohnya 10 orang. Dia mesti ada satu yang baik juga. Dia mesti ada satu yang baik juga, satu yang baik. Kalau contohnya semua tu memang jahat contohnya, dan dia rasa very alone, very toxic relationship dekat tempat kerja, bila dah rasa dengan pandangan and everyday pergi kerja tu memang dah kind of very worst situasi yang tak ada
ni. Tapi dia nak bertahan first. Kadang awal-awal dia memang susah. Tapi kedua, along the way, dia dah boleh cope dengan situasi tu. Dia boleh cope dan dia buat kerja dia. Kemudian macam dia pergi kerja dan dah boleh cope. Dia dah boleh biasakan dengan situasi tu. Tapi at least semua dah tahu dia ada buat, sebab of course kalau situasi rahsia tu dia sebar kabut, semua office akan tahu, orang akan backfire dia balik apa semua kan. Memang awal-awal tu akan miserable, tapi along the way dia akan cuba boleh cope dengan situasi tu. Tu satu situasi dia boleh cope dengan. Tapi situasi kedua, dia boleh jadi the toxic environment tu is very toxic. Dan memang dia je lah yang salah semua tu. Dia yang salah and tak ada support dari management. Habis suara pun akibatnya semua tahu dan semua so on. Kalau very toxic and very harm kepada dia punya kesihatan mental dan dah bagi efek kepada kesihatan fizikal, I memang akan advise to leave. Sebab tempat tu dah menjadi satu punca stres dan dah bagi harm pada diri dia. That's why tahap resilience seseorang berbeza kan. Tapi tu mungkin setengah orang dia akan makan strategi lah. Mungkin dia cari dulu peluang lain ke apa ke kan. Dan dia bertahan. Tapi itulah, kita kata kita boleh bertahan. Sejauh mana kita boleh bertahan. So seorang pun ada tahap dia. Sampai tahap mana. So dia boleh jadi dua situasi macam tu. Dan of course saya at least dia ada bercakap dengan seorang dan dia acknowledge this thing happen. Supaya dia nak make sense benda yang berlaku dan dia bukan dalam denial. Jadi kalau dalam denial dia akan lead kepada dia punya trauma, pergolakan dalaman dia, stres semua tu, so akan lagi menyuruhkan dia punya kesihatan mental. Itulah dua situasi yang berjadi, Cik Siti. Alright. Lepas tu saya ada terima daripada chat lah, soalan daripada chat. Contoh soalan dia, contoh CA bergurau dengan CB dan CB tidak terkesan dengan gurauan CA. Namun si C yang mendengar pula merasakan gurauan CA kepada CB tersebut adalah gangguan seksual. Bolehkah si C membuat aduan berkenaan dengan gangguan seksual tersebut? Sekejap, ulang balik. Saya baca balik. Saya baru buka. CA bergurau dengan CB dan CB tak terkesan. Namun si C. Yes, bolehkah sisi? Yes, sisi ni adalah kategori terganggu. Dia terganggu. Yes, dia boleh. Benda ni saya pada highlight masa awal slide tu. Kita yang terganggu, kita pun boleh buat. Tapi saya suggest first start dengan kita dulu. Kita dulu yang membuat teguran tu. Kita buat teguran dan kita firm dan tegas dengan teguran kita buat kepada CA. Okey, CA. Alright. Lepas tu soalan seterusnya, soalan dia, tapi panggilan sayang atau yang dengan kawan-kawan kan melahirkan suasana harmoni. Boleh ke begitu puan tanpa niat? Sebab macam kita panggil kawan kita yang jom makan kan positif tu. Adakah itu dipanggil gangguan seksual? Dia macam ni. Bila kita panggil orang tu, kita tengok orang yang kita panggil tu, dia rasa terganggu tak? Dia rasa selesa tak dengan panggilan tu? Dia rasa okey ke tak? Kalau dia tak terganggu dan dia okey dan dia boleh terima, and it's okey lah. Dia okey dengan panggilan tu. Kalau bos saya cakap, sayang jom makan, bos saya perempuan lah. So saya pun okey lah dengan dia. Kalau bos saya lelaki, saya kan, padahal suami saya pun mesti sayang. Konflik lah, saya memang tak selesa lah kan. Terjadi. Memang tak saya rasa memang jangan guna panggilan tu. Kita cakap dulu. Tapi kalau kita tak cakap, kita tak kita empower diri kita tu, kita voice out dulu. Voice out untuk hentikan all this panggilan-panggilan kita rasa tak selesa, tak senang. Tapi lepas teguran dah buat, tak jadi juga. Dah banyak kali benda berlaku, frequently kita pun setiap kali panggil dah. Memang stres lah kalau macam tu. Macam mana nak kerja? So kita boleh buat aduan pada saluran lah yang betul. Okay. Saya ada soalan lagi satu. Is body shaming a sexual harassment? Kalau kita body shame orang, adakah itu juga dikira sebagai gangguan seksual? Yes, tu punya kita buat body remarks pada orang kan. Saya cakap contoh tadi. Contoh saya, ini memang saya real life pengalaman setengah, dia kata, besar ni bontot.
Dia memang cakap direct and kita terganggu, rasa terhina, memang tak menyenangi kata-kata dia. Kan? Jadi bila kita dah main tu berlaku di tempat kerja, dia belum menjadi satu gangguan seksual di tempat kerja. Tapi memang first kali start dengan diri kita dulu. Start dengan diri kita, kita hentikan dahulu, kita kena tegas dan memang on the spot masa start jangan macam pun kata masa benda masih panas kita terus hentikan. Tangkap masa kejadian tu juga, masa orang tu tengah buat tak apa. Ya memang saya faham kalau kita memang ragu macam tak tahu nak reply macam mana, macam saya cakap sebelum ni. So kalau ada kawan kat tepi, kebetulan you dengar talk ni, you bantu dia. Sebab kalau kawan tu rasa tak selesa, saya rasa kalau kawan kita kalau kawan kita kawan kita tu tak nak reply dengan baik macam mungkin sebab dia baik sangat, kita bantu dia. Okay? Sebab kita dengar dia, kita kategori terganggu. Okay? Okay. Ada soalan di chat. Soalan dia, sekiranya gangguan seksual itu berlaku pada kanak-kanak dan pada waktu perkara itu berlaku, kanak-kanak itu tidak tahu apa yang pelaku lakukan. Kemudian selepas beberapa tahun, kanak-kanak tersebut itu mempelajari berkenaan gangguan seksual di subjek PJK dan kemudian dia memaklumkan perkara yang telah berlaku pada dirinya beberapa tahun yang lalu kepada ibunya. Adakah ibu tersebut boleh membuat laporan polis kerana perkara tersebut sudah berlaku beberapa tahun yang lepas? Contoh, gangguan yang berlaku adalah ciuman di badan kanak-kanak. Yes, kalau saya, please report. Benda yang dah lepas pun masih lagi boleh buat laporan. Kan? Benda yang dah lama berlaku pun masih boleh lagi buat laporan. Kan? Betul kan Cik Siti? Cik Siti lagi arif kat sini sebenarnya. Perlu Cik Siti ulas ke? Tapi kalau daripada pengalaman saya, Cik Siti, kita masih boleh buat report kan Cik Siti? Kalau untuk kes-kes jenayah, kita tengok kepada berapa lama. Biasanya dia ada limitation period lah, but that one mostly on civil. But in terms of jenayah ni, saya rasa untuk buat report, boleh. Tapi kita akan refer juga sama ada polis tu akan once dah enough proof dan sebagainya, polis tu akan bring forward lah. Let's say kalau pendakwa raya, sebab kebiasaannya kalau betul-betul ada kes, pendakwa raya yang akan bawa kes. So sekiranya pendakwa raya merasakan bahawa kes ni masih lagi di dalam limitation period, di dalam tempoh yang mana kes ni boleh dibawa ke depan, dan pendakwa raya akan buat lah. Kalau tak, dan mungkin pendakwa raya terpaksa gugurkan kes. Biasanya kebiasaannya macam tu lah. Tengok pemberasan kepada pembuktian dia juga ya Cik Siti kan? Betul. Tapi bagi saya lah, at least bila kita buat report kepada orang tu, dia tahu dirinya dia report, itu pun dah ada kesan. Betul. I mean you cannot mess with me, at least I ambil action lah kan? Alright. So, at least, alright. Okay. Soalan seterusnya, body shaming contoh bergurau dengan rakan sekerja yang botak. Dia cakap, wow, silaunya. Adakah itu kategori gangguan? Okay, so kawan kita yang botak ni macam mana? So, kawan kita yang botak ni dia rasa apa? Dia okey ke? Kadang-kadang itulah, kita tengok kita punya relationship dengan kawan kita tu, kita rapat taruh mana. Kadang kita gurau kasar kita dengan dia boleh terima. Kan? Kita mahu terima. Contohnya kalau saya gurau kasar dengan rakan sekerja, saya tahu saya rapat dengan dia. Dan saya tahu dia boleh terima gurauan kasar saya sampai tahap mana. So that's why ini satu komunikasi asertif jugalah, kita panggil communication. So kalau kita rasa benda ni kita tak boleh terima, kita cakap. Kita tak boleh terima. So orang yang menerima this thing, menerima, you lama-lama sebenarnya, ni yang kata, you sebenarnya tak suka. Tapi you iyakan. Benda ni lama-lama akan accumulate. You macam denial. Dan jangan kata benda ni tak ada kesan dekat you punya mental, tengah ada kesan juga. Sebab benda tu berlaku, you tengah deny, you tak suka. So, dalam buku kanak-kanak tau, ditulisan oleh Dr. Putri Afzan Maria, satu buku ni, series of satu buku cerita dia mengajar kanak-kanak untuk be assertive, untuk cakap no when it's time to say no. Tapi saya tengok orang dewasa sangat susah nak buat benda ni. Orang dewasa kita ni yang dah matang, kita yang dah mumayyiz, kita yang dah ada banyak pengalaman umur dah 30, 40, 50. Sangat susah nak be assertive kadang.
So kanak-kanak sekarang jangan come out with a book, and kalau kita parents, kita boleh baca untuk anak-anak saudara kita ke, anak-anak kita ke, teach them how to be active, so that next generation they are very assertive dalam cakap apa yang diorang rasa, apa yang diorang nak in a polite way. Bukanlah yang very macam apa, yang agresif, tapi so maybe we can learn here, kalau kita ni rasa macam mana, kita boleh luahkan apa yang kita rasa. Kalau contohnya dia boleh terima, tak apalah, because kita punya relationship memang rapat, kita kenal lama dan kita okey. Kita boleh terima, kita kena cakap lah. Okay, alright. Satu lagi soalan daripada saya, sekiranya pengadu yang terganggu dengan gangguan seksual ni, dia mengadu kepada ketua jabatan. So dari sudut psikologinya, macam mana ketua jabatan ni nak kira macam nak bercakap dengan orang yang diganggu ni? Cara nak comfortkan si mangsa ni. First kali ketua jabatan, saya advise macam ni. Kalau kita tak tahu nak handle kes ni, bila pengadu, CCT betul kan saya juga. Tapi kalau daripada pandangan saya lah, this is pandangan saya. First, kalau pengadu datang pada ketua jabatan, dia bagi tahu pada ketua jabatan apa yang berlaku. First, maksudnya dia percaya pada ketua jabatan untuk beritahu benda yang dia susah nak bantu orang lain. Dia trust. So, bila dah ada trust, don't break the trust. Kita sebagai ketua jabatan, dekat kita punya kita panggil anak-anak buah kita yang lain, jangan bagi tahu. It's between you as ketua jabatan dengan pengadu. So bila you tak tahu nak buat macam mana, you rujuk. Kita rujuk mungkin pada Cik Siti, boleh juga kita rujuk pada kita. So apa yang kita kena buat next? So jangan, mungkin biasa kita ada mungkin jabatan ada SU ke, ada pegawai yang mungkin kita sentiasa konsult yang mungkin ada admin, tapi bila dia datang pada kita dan kes ini very sensitive, kita kena jaga kerahsiaannya. Sebab kadang-kadang bila dia adu tu, tiba kita sangka pula yang dia adu tu orang kita langsung tak tercapai akal, dia pula boleh buat gangguan. Kan contohnya. Jadi kita jangan kecoh. Kita professionally, kita terima aduan dia. First, at least kita dengar apa yang berlaku, non-judgmental. Jangan judge. At least jangan victim blaming. Kenapa awak pergi layan? At least kalau tak tahu cakap apa, senyap dulu, take note what happened. So, start dengan buat siasatan. So, how to do siasatan in a proper way, kita rujuk dulu pada unit integrity. Kita maklumkan, get proper advice, and then baru kita berkamut dengan strategi dan tindakan yang betul supaya dua-dua pihak tak terluka. Pihak pengadu dan pihak yang disyaki mengganggu. Because dia boleh jadi betul ke, tak boleh, dia boleh salah. Dia akan melibatkan maruah dua-dua pihak juga. So, situasi tu agak kritikal. Cik Siti kan? So, at least rujuk dulu. At least saya sarankan rujuk kepada Cik Siti. Boleh. Jadi saya rasa sekiranya ada soalan lain ke daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bukan senang kita nak bercakap berkenaan dengan gangguan seksual ni. Ya, saya pun rasa alhamdulillah kita at least ada satu sesi sharingnya Cik Siti, supaya ada awareness and yang untuk kita wujudkan tempat kerja yang harmoni juga. It's a happy place. Macam saya cakap lah, kalau tak ada langsung tu lagi, maksudnya kalau benda tu ada tapi disenyapkan tu lagi bahaya. Tapi at least hari ni kita ada, insyaAllah maybe next year kita boleh come out dengan satu poster untuk awareness ni, insyaAllah. Encik Siti? Boleh, insyaAllah. Jadi saya rasa tak ada soalan dah di chat room. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Nur Atikah kerana sudi. Ada satu lagi, sekejap. Baru masuk. Soalan ni, kalau orang panggil kita gay ke, lesbian ke, apa ke, adakah itu gangguan seksual? Bukankah hidup ini pilihan? Walhal orang yang dipanggil begitu tak kacau orang lain. Macam mana tu Puan Atikah? Okey, ni dia dah bagi labeling kepada orang. Dia dah melabel orang ni macam ni. Ini juga kita as a human, kita first kali saya boleh advise, kita buat baiklah kepada orang. Dan benda simple yang kita boleh buat baik kepada orang adalah dengan kita punya kata-kata.
Dengan bahayanya kita punya mulut ni boleh menyakitkan hati orang dan sampai dia boleh mengganggu orang tu punya tahap kesihatan mental. And bila orang bagi remarks secara berdepan-depan cakap macam tu, I mean we are all adult. Kenapa so childish? Kenapa so childish to act like this? Kita bukan macam zaman sekolah yang kita ejek-ejek orang, stuff like that. Kalau kita masih lagi bawa perangai itu ke masa kita dewasa, what kind of adult kita ni? Dan macam mana kita contoh kepada anak-anak kita, kepada generasi muda? So memang kalau soalan kata bukankah hidup ni pilihan, wahai orang yang dipanggil begitu tak kacau orang lain. So first kita yang menerima Mama's advice, kita kena stop panggilan tu. Kita menerima ni, kita kena macam cakap dalam kes mana-mana pun orang bagi remarks ke apa kat kita yang kita tak suka, kita stopkan level kita. Kalau kita tendensi kita diam dan diam, sebab benda tu datang dan akan lekat pada kita. Dan kata-kata tu memang kata ngiang lah dalam otak. Bila tinggal otak kita pula tak cakap dengan apa-apa, kita ada konflik. So memang macam saya cakap adalah kesannya daripada sini kesan mental ke kesihatan fizikal pula. So bagi saya dalam situasi macam ni, first kita yang menerima, kita stop dulu, kita hentikan dahulu, kita bersuara yang kita tak suka dia cakap macam tu dekat kita. Kedua, kalau kita dah tegur dan benda tu berkali-kali, I think kita boleh check kat sini kalau dia adalah satu kesalahan. Bagi Cik Siti ni satu kesalahan ke Cik Siti? Dia bagi remarks kepada orang. Kalau mengikutkan dari segi kanun jenayah, ini dikira sebagai slander ataupun fitnah lah kalau bendanya tidak betul. Contoh. So bila kita merujuk dengan ada pengukuhan undang-undang, jadi bila lagi tegas orang takkan berani buat tindakan yang bukan-bukan. Nak ulang balik. Betul. Okay. Alright. So saya rasa tak ada dah soalan lain. Jadi saya sampai di sini sajalah sesi perkongsian kita pada hari ini. Lagi sekali terima kasih Puan Atiqah kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu, berkongsi cara-cara untuk kita menangani gangguan seksual dari sudut psikologinya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir dan meluangkan masa hari Jumaat ni untuk kita sama-sama mendapat ilmu berkenaan dengan gangguan seksual dari sudut psikologi. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Jabatan Sumber Manusia kerana sudi menganjurkan sesi sharing session sebeginilah yang saya rasa sangat bermanfaat kepada semua, sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana kesannya dari sudut psikologi kepada kita sekiranya kita diganggu. Dan sekarang bila kita dah tahu, mungkin kita dah tahulah untuk bezakan yang mana gurauan dan yang mana merupakan gangguan seksual. Jadi moving forward, kita haraplah warga-warga UMPSA boleh sekiranya kes-kes macam ni berlaku, mengetengahkan kes ni, menyuarakan kes-kes macam ni, sama ada di unit integriti dan juga di pusat sejahtera lah. Untuk kita sama-sama mengendalikan kes ni together. So sekian saja. Terima kasih semua. Selamat berhari Jumaat dan selamat berhujung minggu lah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Cik Siti. Terima kasih semua. Terima kasih jawatan pendaftar untuk para hadirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.